بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi majlis, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat daripada Allah pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul dan berhimpun. Tiada lain dan tiada bukan atas tujuan nak mencari ataupun menuntut sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada malam ini Allah memberikan rahmat dan keberkatan pada kita semua atas jalan sebagai penuntut ilmunya. Dan saya berhadapan dengan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pada malam ini bukanlah bertindak sebagai pengajar, tetapi bertindak sebagai penyampai dan sekadar berkongsi sebahagian daripada ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat, mengambil iktibar dan pengajaran daripada perkongsian dan ilmu tersebut. Dan tajuk pada malam ini saya kira adalah salah satu tajuk yang cukup besar, iaitu membicarakan tentang ketamadunan, tentang peradaban, civilization ataupun hadarah yang disebut oleh orang-orang dewasa sekarang. Apapun pertanyaan yang paling awal untuk saya ajukan kepada adik-adik di MRSM pada malam ini, pernahkah mendengar perkataan dan kalimah tamadun, dan tahukah anda dari mana asal kalimah ini? Baik. Soalan yang pertama seolah-olah membodohkan diri saya sendiri untuk bertanyakan hal tersebut. Pernahkah dengar perkataan tamadun? Amat-amat tidak logik bagi pelajar atau student yang bertaraf MRSM untuk ustaz tanyakan persoalan tersebut. Tetapi yang kedua, dari mana asal usul kata ini? Bahasa Arab, alhamdulillah. Dan pada malam ini kita akan detailkan lagi. Asal usul kalimah tamadun ini berasal daripada kata akar, kosakata dana. Dana yang bermaksud bererti yang beragama, daripada kalimah ad-din. Lama kelamaan dana ini perkataannya dikembangkan menjadi madanna ataupun tamaddanna. Madanna ataupun tamaddanna ini ialah bermaksud satu struktur kehidupan berupa perbandaran dan kumpulan-kumpulan manusia yang mempunyai budi pekerti yang halus, yang lebih banyak merujuk kepada ketinggian akhlak, ketinggian moral, ketinggian etika dan sosial. Dan lama kelamaan kalimah tamaddanna ini dikembangkan menjadi tamadun. Dan dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai tamadun. Walaupun tamadun hari ini selalu dinisbahkan dan dihubung kaitkan dengan pencapaian manusia, sama ada dalam aspek material, sama ada dalam aspek kebudayaan,
sama ada dalam aspek kesusastraan, sama ada dalam aspek kerohanian, sama ada dalam aspek sains dan teknologi. Secara umum bila kita menyebut dan membahaskan tentang penisbahan tamadun, kalimah-kalimah inilah yang akan dikeluarkan daripada kelompok perbahasan. Tetapi memandangkan asal adalah tamadun ini daripada dana, kita jangan sesekali meninggalkan aspek keagamaan. Sebab itulah tamadun dalam bahasa Arab yang mempunyai syaddah kemudian menjadi sebutan biasa pada lidah kita dengan perkataan tamadun tanpa syaddah. Menggambarkan sebuah konteks kehidupan manusia yang tersusun, yang lengkap, yang komprehensif, yang di dalamnya terkandung apa yang disebutkan pada awal tadi, tetapi konteks ketamadunan itu berteraskan kepada sumber-sumber dan nilai-nilai agama. Secara otomatik dia akan tidak dapat berlepas daripada apa yang dikatakan sumber daripada Allah, yang kita katakan sumber daripada Al-Quran dan wahyu-wahyu yang menjadi perkataan, perbuatan dan pengakuan takririyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak membahaskan tentang tamadun sebagai contoh, sebenarnya antara konteks-konteks yang diberikan oleh ulama-ulama yang paling awal menggunakan pengistilahan ini ialah ulama Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Di dalam kitabnya Muqaddimah, Ibnu Khaldun adalah salah seorang ulama sosiologi, ulama ijtimai, ulama sejarah pada abad ke-14 yang paling awal menuturkan perbahasan tentang konteks ketamadunan. Tetapi perkataan yang keluar daripada hasil kajian beliau ialah dua benda. Pertama ialah hadarah dan yang kedua ialah umrah. Nampak sekali imbas dan sekali lalu hampir-hampir ada sisi persamaan antara hadarah dan juga umrah. Tetapi hadarah sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun ialah sebenarnya lebih kepada lawan daripada al-badawah. Apa maksud al-badawah? Al-badawah ni lebih kepada konteks cara hidup orang Badui, cara hidup yang macam orang Gipsi, cara hidup orang nomad, suka berpindah randah, suka pindah tempat. Jadi lawan bagi badawah ni diletakkan kalimah al-hadarah yang merujuk kepada satu penentapan yang kekal, yang mana pada tempat lingkungan sumber-sumbernya terdiri daripada tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang mampu dibangunkan, tempat-tempat yang mampu benda-benda yang berada hasil buminya dieksploitasikan dengan sebaik mungkin oleh manusia-manusia yang menempati kawasan tersebut. Itu adalah kalimah hadarah, pada asalnya ialah untuk melawan bagi kalimah badawah. Tetapi umran ini lebih merujuk kepada satu tempat yang lebih kepada rumah atau kawasan tempat tinggal manusia, yang di dalam kawasan tersebut manusia dapat menggunakan sepenuhnya potensi yang ada pada mereka untuk membangunkan ketamadunan dan peradaban di tempat tersebut dalam keadaan selamat dan tersusun. Mudah bahasa kalau kita merujuk sebuah kitab Al-Islam wa Ta'addudiyah karangan Syekh Muhammad Imarah. Di dalamnya dia menyebut sebenarnya antara perbezaan hadarah yang kita sebut sebagai peradaban dan civilization pada hari ini dengan kalimah umran tadi tak banyak beza. Biasanya hadarah ini selalu disebutkan di dalam kitab-kitab turas oleh ulama-ulama mutaakhirin, manakala penggunaan kalimah umran lebih dirujuk oleh kitab-kitab turas oleh ulama-ulama yang awal, ulama-ulama mutaqaddimin. Apapun ada sisi perbezaan dan ada sisi persamaan, itulah yang dikemukakan pada awalnya oleh Ibnu Khaldun. Tetapi bagaimana orang-orang di barat
masyarakat-masyarakat di Eropah cuba untuk menggabungkan, cuba untuk menisbahkan gambaran hadarah dan umran tadi dalam ketamadunan dan peradaban mereka. Maka selang hampir 500 tahun, ada yang mengatakan seawal abad ke-19, yang mana orang-orang di Eropah, orang-orang di Barat menggunakan kalimah civilization untuk menyamaertikan hadarah dan umran yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sebelum ini. Tetapi bagi saya pada abad ke-18 sudah ada salah seorang tokoh Perancis, Voltaire. Tentu pernah dengar Voltaire, ke tak pernah dengar? Pernah. Bagi saya dia lebih awal mengemukakan teori civilization ini. Tetapi perbezaan hanya sedikit. Bagi Voltaire, civilization ini asal daripada kalimah civil. Civil bermaksud civil lah. Tetapi untuk abad ke-19, walaupun sama-sama perkataan Latin, mereka mengungkapkan civilization itu kalau kosakata dia adalah civitas. Apa dia civitas? Bandar, penempatan. Cuma dari sudut dan konteks tersebut ada sedikit perbezaan. Walau bagaimanapun, untuk umrah dan hadarah tadi dimaknakan oleh masyarakat Eropah pada abad tersebut sampailah ke hari ini dengan pemaknaan kalimah civilization. Apapun, kita kena lihat dan meneliti. Contoh-contoh yang dikemukakan sama ada dari pihak tokoh-tokoh Islam ataupun tokoh-tokoh di Barat. Sebagai contoh, seorang tokoh di Barat yang bernama Edward L. Farmer. Beliau mengungkapkan antara perkara-perkara yang kita perlu ambil kira ataupun kepentingan untuk menentukan bagaimana sesuatu tempat, wilayah, daerah ataupun negara yang telah kita kata kalau bayar zakat ni cukup haul, cukup nisab. Tetapi untuk menetapkan sesuatu penempatan tu boleh dah mencapai tahap ketamadunan dan peradaban yang tinggi, dia menggariskan 7 benda ataupun 7 perkara. Yang ni dia sebut dalam penulisan dia, Comparative History of Civilization in Asia. Baik, yang dia sebut 7 benda tu, yang pertama untuk melayakkan sesuatu tempat itu dikatakan mempunyai ketamadunan dan peradaban yang hebat, yang pertama ialah memiliki penempatan yang kekal. Maksudnya dia bukan jenis pindah randah. Dia bukan sekejap buat di sini kemudian pindah pi sana, sekejap duduk sini kemudian pi ke sana. Tak ada. Dia adalah satu penempatan yang kekal, yang mana dalam terma penempatan yang kekal ini merujuk kepada tanah yang terpilih. Maksudnya kita sebelum nak bangunkan ketamadunan dan peradaban di sesuatu tempat, mereka memastikan tempat yang dipilih itu antara kawasan yang selamat, kawasan yang memudahkan perhubungan dua hala dengan kelompok dan kumpulan lain. Sebagai contoh, banyak tamadun-tamadun dahulu dibina di pinggir-pinggir sungai ataupun di sisi tepian-tepian laut untuk memudahkan proses perdagangan, proses kedatangan, terutama datang nak berniaga, terutama datang nak berekonomi, terutama datang nak bersosial dan urusan-urusan besar yang lain. Yang pastinya yang jadi keutamaan ialah kawasan tersebut mesti makmur dan subur. Maksudnya boleh dibangunkan sumber ekonomi dia, boleh direvolusikan konteks pertanian dia. Itu sebagai contoh. Yang pertama, penempatan mesti kekal. Yang kedua ialah revolusi pertanian. Untuk mengekalkan sesebuah ketamadunan dan untuk mengekalkan sesebuah peradaban, kita memerlukan satu konteks kemantapan dari satu sisi, iaitu dari sudut sumber muka bumi dia, tanah.
Kebiasaan tanah digunakan untuk pertanian, tanah digunakan untuk bercucuk tanam. Dari sudut zahir, apa yang berada atas dia, kita boleh tanam macam-macam. Dan sebelum ini, bila kita memilih tanah yang subur, tanah yang baik, maka dia dapat dijadikan sebagai asas sumber ekonomi, sumber makanan, sumber minuman, bukan sahaja bagi orang yang tak berduduk dan menetap di sesuatu kawasan, tetapi memudahkan bagi konteks yang kedua. Kebiasaan bila ada manusia, ada juga haiwan, ada juga binatang. Sama ada haiwan-haiwan liar yang memang sejak lama menempati kawasan tersebut, lebih-lebih lagi haiwan yang dibela, haiwan yang dipelihara, haiwan yang digembala juga memudahkan untuk mendapatkan sumber-sumber makanan dalam konteks tersebut. Jadi bukan manusia kita saja nak senang makan, bukan kita saja senang manusia nak minum, haiwan juga senang nak cari makan, haiwan juga senang nak cari minum. Dan dia juga biasanya dicari kawasan yang tidak terdedah dengan kawasan-kawasan yang mempunyai kemarau yang tinggi. Maksudnya kawasan ni kawasan biasa, kawasan yang lembap, kawasan yang subur. Itu sebagai contoh. Yang ketiga, dia kena ada stratifikasi sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan stratifikasi sosial? Dia ada kelas-kelas. Maksudnya seseorang pemerintah mengelaskan status orang yang hidup, orang yang tinggal, orang yang menghuni kawasan ketamadunan dan peradaban tersebut dengan kelas-kelas tertentu. Kelas-kelas di sini mungkin ada perbezaan dari sudut satu tamadun dengan tamadun yang lain. Ada yang mengelaskan ketamadunan itu dari sudut kasta. Sebagai contoh, zaman di India dulu, ada kasta Brahmin, ada kasta Ksatria, ada kasta Parya dan kasta-kasta yang lain. Tetapi itu adalah kasta yang berbeza dengan disebutkan dalam konteks sosial tadi. Dari sudut kasta kemanusiaan tidak dititik beratkan dalam konteks stratifikasi ini, tetapi yang dimaksudkan ialah nak menggunakan sepenuhnya kemampuan yang ada pada manusia untuk mengolah kemahiran, kehebatan, keilmuan yang ada pada diri setiap orang. Contoh, orang ni diberi kelebihan dari sudut tertentu, maka status yang kita nak letak gerak kerja dia dalam masyarakat, ini kerja dia. Kalau orang ni diberi kelebihan tertentu, tengok kepada gaya dia, kemahiran macam ni, kita letak ni status dia dalam masyarakat. Sama macam kita hari ni, kita nak letak seseorang di satu-satu kementerian, kita nak letak seseorang di satu-satu jabatan mengikut apa? Mengikut keahlian yang ada pada dia, otoriti yang ada pada dia, ilmu yang ada pada dia, kemahiran yang ada pada dia, yang melayakkan dia duduk tempat-tempat yang dia duduki dan jawati sekarang. Ini berlaku sampai hari ini pun. Jadi kita letakkan mengikut kriteria orang yang mempunyai kemampuan untuk menduduki status dan jawatan tersebut, bukan dari sudut kasta seperti yang dibicarakan di India tadi. Okey, yang ketiga itulah dia stratifikasi sosial. Yang keempat, mesti ada unsur kehidupan beragama. Dalam banyak-banyak ketamadunan, ada ketamadunan yang diasaskan sumber-sumber dia daripada konteks keagamaan. Lebih-lebih lagi merujuk kepada tamadun yang kita nak bincang malam ni, iaitu merujuk kepada tamadun Islam. Memang sumber-sumber dia berasaskan kepada keagamaan. Tetapi kita kena tahu, antara sumber-sumber yang boleh terhasil sesebuah tamadun adanya di luar konteks keagamaan. Contohnya, sumber mereka terhasil dalam konteks kerohanian. Mereka ada juga bentuk-bentuk keagamaan, kepercayaan dan ritual tertentu, sama seperti tamadun di Mesir dulu. Mereka ada kepercayaan kerohanian, mereka ada ritual, mereka ada pujaan tertentu, terutama kepercayaan terhadap dewa-dewa yang kita panggil sebagai pantheon. Ini istilah sejarah. Begitu juga tamadun Indus, lagilah banyak. Orang-orang India, dia punya dewa lagi ramai.
Dia punya kefahaman tentang dewa-dewa lagi tinggi. Ini antara tamadun-tamadun yang terbentuk dan terhasil dalam konteks spiritual kerohanian. Ada juga kadang-kadang sumber mereka daripada ilmu pengetahuan dan intelektual, terutama yang melibatkan tamadun apa? Tamadun Yunani. Banyaknya tokoh-tokoh besar mereka yang kita anggap sebagai ahli falsafah. Adanya nama-nama besar seperti Socrates, nama seperti Plato, nama seperti Aristotle, nama seperti Pythagoras dan sebagainya. Inilah contoh-contoh yang terhasil daripada apa? Kecerdikan, kecerdasan akal, intelek. Ada juga lebih jauh terhasil kerana kebendaan. Mereka gah kerana berjaya mendirikan bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan hebat. Contoh tamadun Rom. Tamadun Rom hak tinggal pada kita hari ini yang mereka bina 70 sebelum Masihi, bangunan Colosseum. Apa lagi yang mereka bina? Pantheon. Pantheon ni merujuk kepada tempat-tempat pemujaan, ritual kepada dewa. Ada lagi Maximus Circus. Tahu tak Maximus Circus? Apa dia? Maximus Circus dulu zaman tamadun Rom dulu, kalau di Byzantium Timur mereka ada satu tempat yang macam kita lumba lari sekarang. Tapi di mereka dulu tak berlawan lumba lari. Mereka berlawan naik kuda, naik chariot. Letak kuda di depan, duk chariot berlumba naik kuda tu. Dia panggil Maximus Circus tu. Kenapa Maximus? Kerana antara kuda yang paling hebat pada masa tu nama dia Maximus. Sebab tu kalau kita tengok dalam cerita Rapunzel, Tangle tu, kuda tu nama apa? Tak payah tanya. M tu Maximus, maksudnya kuda tu hebat. Okey, tu contoh sumber keagamaan. Yang kelima, dia kena bersifat urban. Urbanisasi. Dia ada sistem perbandaran. Maksudnya tamadun yang hebat mesti ada sistem bandar dia, ada lorong-lorong dia, ada sistem irrigation dia. Apa dia irrigation? Sistem-sistem saliran. Maksudnya dia nak masukkan sumber-sumber air tu macam mana? Dia kan ada pertanian, ada tanah-tanah, cakap nak piangkuk dari sungai satu baldi. Dia buatlah sistem irrigation. Maksudnya dia buat laluan-laluan air, sungai ke, dia buat aliran air nak bagi sampai kepada tempat-tempat pertanian. Ini banyak kita merujuk bandar-bandar besar. Mesti ada urbanization macam ni. Tapi jangan merujuk kepada filem urban legend tu dulu. Pernah tengok filem urban legend? Tu kes bunuh punya. Ada kena mengenai dengan urban ni. Baik. Seterusnya, kena ada sistem tulisan. Biasanya tamadun dan hadarah yang tinggi ni mereka ada sistem tulisan yang tersendiri. Contoh zaman Nabi Ibrahim dulu, pemerintah mereka yang hebat Babylon tu, Namrus, ada sistem tulisan sendiri. Kemudian zaman di Mesir, Firaun, ada tulisan-tulisan yang kita panggil tulisan hieroglifis, yang macam simbol-simbol, sekejap burung hantu, sekejap lambang kumbang, sekejap lambang tu, ada pemaknaan-pemaknaan di sebalik simbol tersebut. Zaman di tamadun Sumeria dulu, zaman Maharaja Hammurabi tu kan, ada tulisan pepaku suniform. Kita belajar sejarah tingkatan 5. Tingkatan 5 dah ni. Ke tingkatan 4? Tingkatan 4. Zaman saya tingkatan 5, maksudnya anda lagi advance. Kalau zaman saya ni tahun tingkatan 5 belajar ni, anda lagi advance. Saya belajar dulu SPM 1993. Lah ni 2019 dah dialihkan ke tingkatan 4. Maksudnya anda boleh banyak lagi teroka untuk tingkatan 5. Banyak tulisan di tanah Melayu kita saja, banyak tulisan rencong, tulisan Jawi, tulisan tu, tulisan ni, mesti ada asas tulisan. Baik. Yang keseterusnya iaitu pembahagian sistem kerja dan inovasi pada teknologi.
Maksudnya dia meletakkan tahap-tahap kerja. Contoh, ada yang bertindak sebagai pemerintah, ada yang bertindak sebagai menteri, ada yang bertindak sebagai pengawal bandar, ada yang bertindak sebagai pekerja, ada yang bertindak sebagai tentera, ada sebagai petani, ada sebagai peniaga. Maksudnya dia susun struktur kemasyarakatan sesebuah tamadun. Dan adanya inovasi pada teknologi mereka. Maksudnya ada sesuatu yang hebat yang tidak ada pada tamadun sebelum ni ditemukan ataupun baru diwujud dan dimunculkan zaman era ketamadunan mereka. Ini kita boleh tengok banyak dalam sejarah. Sekurang-kurangnya, seminima-minima, inilah 7 benda untuk melayakkan satu-satu kawasan, satu-satu penempatan menjadi sebuah tamadun dan peradaban yang hebat. Boleh ingat tak 7 tadi? Boleh, memang hebat. Okey, bagus. Baik. Sekarang ni kita berbicara secara asas baru. Kita duk berbicara dengan bahasa, kita duk berbicara dengan istilah. Ini baru nak masuk betul. Sebab kita nak membicarakan tentang konteks ketamadunan Islam. Baik. Bila sebut ketamadunan Islam, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, bila hak betul-betul ketamadunan Islam bermula? Bila betul-betul? Pada zaman? Okey. Ada yang menjawab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketamadunan Islam bermula. Ada jawapan lain? Tak ada dah? Baik. Osmaniyah tu dah nak jatuh dah. Hatu tamadun nak jatuh dah. Kalau kita nak merujuk Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, Osmaniyah tu, dia lebih merujuk kepada dinasti. Semua tu duduk bawah ketamadunan dan peradaban hak umum. Bila kata Utsmaniyah, maksudnya hak sebelum Utsmaniyah orang tak ada tamadun lah. Ketamadunan Islam tak pernah muncul dan wujud lagi ke? Habis ketamadunan zaman dinasti Abbasiyah tu macam mana? Tak dianggap tamadun lah. Okey, baik. Secara umum kita bisa memahami bahawa kita selalu, dia panggil apa? Apologetik ke bahasa moden. Bila Nabi Muhammad mendakwahkan Islam dan seterusnya disebarkan dakwah tersebut kepada para sahabat dan dikembangkan dakwah ini, maka kita menganggap bahawa di sinilah bermula peradaban Islam. Baik. Saya nak adik-adik dan tuan-tuan berfikir. Biar sikit malam ni kita fikir out of box, luar kotak. Kita ajak berfikir, bukan nak mengia, bukan nak menidakkan. Okey. Pada zaman pemerintahan Nabi Allah Daud alaihi salam dan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang kita kira rentang masa kehidupan kedua-dua nabi bapa dan anak ini begitu jauh, mungkin capaian dia ribu-ribu tahun sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad. Dan kita tahu dalam sejarah kenabian, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah Nabi dan Rasul bagi Bani Israel. Yang mana lebih lagi, zaman pemerintahan Nabi Allah Daud adalah zaman kegemilangan, the golden age bagi Bani Israel. Dan mari pula anak dia Nabi Sulaiman meneruskan legasi kecemerlangan pemerintahan Nabi Allah Daud. Dan kita tahu antara mukjizat, antara kelebihan, antara anugerah yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman ialah pemerintahan dia sejauh mana. Kita tak dapat pastikan dengan tepat capaian kawasan tu, tapi bahasa mudah sebutan di mulut sejauh timur dan barat. Dia bukan sahaja menguasai manusia, bahkan menguasai apa? Jin. Dia boleh menguasai angin, dia boleh memahami bahasa binatang dan haiwan dan kelebihan-kelebihan yang lain.
Kerana skeptik kedua-dua Nabi tersebut selalu dirujuk dan dinisbahkan dengan Bani Israel, kita menganggap dia jauh dengan zaman Rasulullah. Cuma out of box kita, bila dia Nabi, bila dia Rasul, apa agama kedua-duanya? Dan boleh atau tidak bila anda menyebut kedua-duanya beragama Islam, ini juga adalah ketamadunan Islam yang dibina oleh kedua Nabi dan Rasul tersebut. Anda sebut Daud dan Sulaiman Nabi, Rasul, dan dua-dua beragama Islam. Dan kedua-dua pemerintahan yang hebat ini pada zaman mereka, adakah boleh saya nak klasifikasikan ketamadunan pada zaman mereka lebih awal lagi ketamadunan Islam sebelum Nabi Muhammad bawa? Sebab anda clarify apa tadi? Tapi sebab penisbahan yang selalu kita guna daripada Nabi Bani Israel, kita berasa, oh, ni Nabi Bani Israel. Tapi anda lupa agama yang diwakilinya. Ataupun lebih awal daripada itu, Nabi-Nabi sebelum ni agama berbeza atau sama? Sama saja. Sebab itulah salah seorang pengkaji sejarah dan antropologi Israel menyebutkan sejarah yang paling besar dalam dunia hari ini memang tidak akan boleh lari daripada sejarah Islam, kerana Nabi Allah Adam sampailah zaman Nabi Muhammad, semuanya sejarah menceritakan tentang Islam. Tetapi kita spesifik hari ini, bila sebut saja kebudayaan Islam, pasti minda otak fikiran kita terarah untuk memulakannya pada zaman kebangkitan Nabi Muhammad. Tak kisahlah, tadi saya ajak berfikir. Tapi sebenarnya Islam jauh lebih awal daripada ketamadunan yang kita bina hari ini. Baik, memang kalau kita ambil spesifik umum tadi, zaman Nabi Muhammad lah bermula. Tetapi apa kehebatan Nabi Muhammad berbanding dengan tokoh-tokoh lain? Ada tokoh-tokoh yang selalu signifikan dengan ideologi-ideologi dan konteks pemikiran mereka. Betul atau tidak? Tokoh-tokoh besar yang identik, signifikan dengan kehebatan ideologi dan tokoh. Kita ambil benda ni dari sudut agama. Kalau sebut agama Kristian, siapa tokoh yang kita bias, yang terbayang? Walaupun Nabi Isa dalam konteks kita orang Islam, dia Nabi orang Islam, dia Nabi, dia pesuruh Allah. Tapi selalu dinisbahkan agama Kristian. Tokoh. Kalau sebut agama Yahudi, sebut agama Yahudi siapa? Awal lagi siapa? Yang bawa Bani Israel menyeberangi Laut Merah, Nabi Allah Musa. Walaupun kita akui dia Nabi, dia Rasul, juga beragama Islam. Digelar kalimullah, yang berbicara, bercakap secara terus, secara langsung dengan Allah. Kalau sebut Buddha hari ini, siapa yang bias signifikan dalam kepala kita? Sebut saja Buddha. Siapa? Gautama Buddha. Kalau Hindu, Hindu paling payah. Why? Sebab dia ni tak tahu bila start, bila bermula. Selalu dia dikaitkan dengan 3 dewa besar. Itulah Brahma, Vishnu and Shiva. Okey, tak kisahlah yang tu. Tak kiralah mana-mana, kalau Sikh, Guru Nanak, kalau Jain, kalau agama tu agama ni, ada yang bercorak ke arah signifikan agama, itulah yang nama naik. Kadang-kadang daripada ideologi dan bentuk pemikiran, dia ada dalam bentuk teori apa? Teori sains. Bila sebut teori sains, kita akan teringat pada nama-nama seperti Sir Isaac Newton. Siapa lagi? Sir Albert Einstein. Lagi? MRSM. Takkan 10 nama tak boleh bagi contoh. Maktab Rendah Sains. Banyak tu, 100 lebih dah saya dengar. Belah ni 50, belah ni 50. Tu teori sains. Ada yang tokoh signifikan dengan teori sains sosial. Apa dia sains sosial? Macam apa?
Macam sekular, ada tokoh dia pragmatisme, ada tokoh dia liberal, ada tokoh dia komunis, ada tokoh dia itu sains sosial. Dan ada juga dia mengarah kepada kesenian dan kebudayaan. Ada tokoh-tokoh seni yang hebat, Ludwig van Beethoven. Dan tokoh-tokoh seni yang selalu ada pada simbol Ninja Turtle kan? Ninja Turtle tu 4 ekor tu, dia ada huruf L, ada huruf M, ada huruf R, ada huruf D. L merujuk kepada Leonardo. Kalau M, Michelangelo. Kalau R, Raphael. Kalau D, Donatello. Tu tokoh-tokoh hebat. Walaupun gambaran dia Ninja Turtle. Memang Ninja Turtle pun hebat. Saya puas cari di Terengganu turtle yang boleh jadi ninja tak ada. Hanya di Amerika saja turtle boleh jadi ninja. Okey, gurau itu. Okey, itu contoh. Tapi konteks yang kedua, ada yang dinisbahkan dan selalu signifikan bukan dengan kecerdasan dia, bukan dengan idea dia, tetapi dengan tahap dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang jeneral, sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang pemimpin dan pemerintah. Tokoh-tokoh macam ni selalu akan naik nama-nama seperti Genghis Khan, lagi Julius Caesar, Alexander the Great, Napoleon Bonaparte. Banyaklah nama-nama hak kau ni. Okey. Habis. Sekarang ni konteks dia Nabi Muhammad ada dua-dua atau salah satu daripadanya. Nabi Muhammad melengkapi sisi keduanya. Dia ada ketokohan dari sudut pemimpin, ketua negara, ketua kerohanian dan jeneral perang pun dia. Dan sisi yang kedua, dia adalah tokoh keagamaan, dia adalah tokoh sosial, dia adalah tokoh ekonomi, dia adalah tokoh kemasyarakatan. Dan dia yang paling hebat yang tidak ada pada tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi ialah kerana dia berjaya memimpin dan menggarap serta menjadi tempat pengeluaran sahabat-sahabat yang hebat dan berkualiti dalam jumlah yang banyak. Sahabat-sahabat Nabi beribu-ribu, tetapi jumlah yang ramai ini yang Nabi hasilkan hampir menyamai kedudukan dan position Nabi. Bukan dari sudut kenabian dan kerasulan, tetapi tahap percontohan yang ditunjukkan oleh sahabat untuk meniru segala bentuk kehidupan Rasulullah. Jumlah mereka ramai. Tapi ini tidak terhasil pada tokoh-tokoh lain. Bahkan hari ini kalau kita nak cari Napoleon Bonaparte yang kedua, mungkin susah. Nak cari Julius Caesar kedua, mungkin payah. Nak cari siapa? Alexander the Great, jauh panggang daripada api. Nak cari tokoh-tokoh yang lain, mungkin yang terhasil seorang dua orang, tu pun tak capai tahap dia yang sebenar. Tapi Nabi berjaya hasilkan sekumpulan jumlah besar sahabat yang betul-betul ada qualification. Sama ada dari sudut kepimpinan untuk menggantikan kekhalifahan selepas daripada wafat baginda, untuk memimpin dari sudut peperangan, untuk memimpin keagamaan dan kerohanian, untuk memimpin masyarakat yang lebih besar. Ini ada pada sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat inilah kemudiannya membentuk sebuah sistem yang dipanggil ketamadunan dan peradaban Islam. Sampailah pada kita hari ini, ketamadunan tadi masih ada legacy, masih ada warisan, walaupun konteksnya lebih kecil. Kerana apa? Kerana masyarakat di barat, lebih spesifik menjurus kepada musuh-musuh Islam, telah mengecilkan kekuatan kita. Mereka bukan sekadar mengecilkan kekuatan, bahkan mengecilkan position geografi dan persempadanan kita. Dahulu kita semua berada dalam satu wilayah di bawah pemerintahan khalifah.
Tapi hari ni bagi sikit-sikit lalu dinamakan. Hak ni aku nak nama Iraq, hak ni nama Iran, hak ni nama Kuwait, hak ni nama Libya, hak ni nama Tunisia, hak ni nama Saudi, hak ni nama Oman, hak ni nama UAE. Kita dah dikecil-kecilkan. Ya, memang basis dia masih Islam dan purata position yang ada dalam tu jumlah majoriti orang Islam, tetapi masing-masing ada apa dia? Ada kepentingan masing-masing. Dan kita diberi bendera yang berlainan dah. Bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni. Lagu kebangsaan hang lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Jadi kita jadi ta'assub, kita jadi terasing. Apa jadi pun tu hal negara dia, bukan negara kami. Tu hal urusan dia, bukan urusan kami. Kita dah tak menjadikan mereka itu saudara, mereka itu sekali dengan kita. Inilah bentuk imperialism. Baik, untuk membicarakan tentang konteks ketamadunan Islam secara lebih meluas, kita berapa jam malam ni sebenarnya? Tak ada limit kan? Masa tak ada limit, saya tu ada limit. Tapi tak apa, banyak lagi, panjang lagi, jangan risau. Okey, kita baru nak start ni. Okey, get ready ya. Pertama sekali, bila kita nak bincangkan tentang hadarah, ketamadunan ataupun peradaban Islam, saya nak nukil perkataan daripada bekas Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah dalam sebuah kitab hasil karyanya Al-Madkhal ila Dirasah Al-Mazahib Al-Fiqhiyah. Dia kata bila disebut ketamadunan Islam, benda ni dah berlalu hampir puluhan bahkan ratusan tahun sejak kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah pada bulan Mac 1924. Selepas daripada kejatuhan dinasti Turki Osmaniyah, ada tak kita bangkit khilafah seterusnya? Tidak ada lagi, dan kita menunggu-nunggu kebangkitan tersebut. Adakah tahap kebangkitan umat Islam sudah mati ataupun sudah berakhir? Tidak. Tahap kebangkitan umat Islam tidak selama-lamanya akan mati dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai berakhir. Tetapi dia cuma memaknakan dengan kejatuhan kita kali ini menerusi kejatuhan Turki Osmaniyah adalah sedang dilenakan, sedang ditidurkan. Dengan kata lain, bila orang tu lena, bila orang tu tidur, ada kemungkinan tak dia akan bangkit balik? Ada. Sebenarnya ini adalah sebuah harapan yang dipasangkan ke dalam hati setiap orang Muslim agar kita mempunyai satu pendirian, satu gagasan bahawa suatu masa Islam ini bukan selama-lamanya lena, bukan selama-lamanya tidur, dan dia tidak pernah berakhir. Suatu masa dia akan kembali naik di atas dan bangkit. Tetapi begitulah putaran mana-mana tamadun sekalipun, sama ada teras dia material, teras dia kerohanian, kebenaran ataupun kesesatan berada pada dia. Analogi yang paling mudah dia sama seperti roda. Roda ni kadang-kadang apa dia tuan-tuan? Duk kat atas, kadang-kadang duk kat tepi kiri, kadang-kadang duk kat tepi kanan, kadang-kadang duk kat bawah. Hidup umpama roda. Banyak lirik-lirik lagu sebut benda macam ni kan. Hidup betul macam ni. Sekejap di atas, sekejap di bawah, sekejap di tepi, kiri atau kanan. Dia berpusing mengikut nasib kadar ketentuan yang telah ditentukan atas diri manusia. Baik. Bila sebut secara umum tentang hadarah, gambaran paling mudah macam ni. Kita ambil sisi paling basis, paling besar pada hadarah. Nombor 1, agama. Nombor 2, politik. Nombor 3, ekonomi. Nombor 4, sosial. Mana-mana tamadun dalam dunia ni, sama ada teras dia materialistik, teras dia tidak bertuhan ataupun beragama seperti ketamadunan Islam, dia tidak akan boleh luput daripada 4 benda ni. Ada konteks keagamaan, kerohanian, spiritual, ada konteks politik dia, ada konteks ekonomi dia, ada konteks sosial dia. Bayangan dia macam ni. Untuk cari sesebuah tamadun yang 4-4 ni up semua, sukar.
Maksudnya dalam sebuah tamadun, dia dalam masa yang sama keagamaan spiritual dia hebat, ekonomi dia melonjak naik, kemasyarakatan dia paling beretika, paling beradab, dan juga dari sudut politik dia tersusun kemah adil. Kita nak cari empat ni seketoi duduk dalam satu tamadun memang payah. Kita ambil contoh ketamadunan Rom. Dari sudut keagamaan fail. Dari sudut ritual dan kepercayaan fail, tapi dari sudut politik dia ada kehebatan dia. Dari sudut ekonomi dia ada kehebatan dia. Dari sudut sosial adab fail, terutama zaman Caligula kan. Awak senyap. Macam pernah tengok Caligula ni. Zaman Caligula memang teruk perangai. Lebih kurang macam zaman siapa? Zaman apa? Zaman tak ada adab, zaman kemerosotan. Baik. Pernah tak naik kereta? Lagi soalan bodoh Ustaz tanya kami. Pernah naik kereta? Semua pernah naik kereta. Cuma saya nak analogikan bentuk tadi. Kita naik kereta, pergi stesen minyak. Pergi stesen minyak, bodi kereta tu, sebiji bodi kereta adalah tamadun. Tetapi 4 sisi tadi ialah tayar-tayar kereta yang 4 biji. Penanda aras dia, hak belah atas ke belah bawah belah tepi ialah tempat lubang hak nak bubuh angin. Tu penanda aras. Maksudnya kalau lubang bubuh angin tu kebetulan duk kat atas, tu zaman menaik. Tapi bila kita nak pi pam angin, memang benda tak mustahil, tapi amat mustahil keempat-empat pam tu kebetulan duk atas belakang masa kita nak isi. Pernah jumpa tak? Baru nak pam tayar depan hak kanan, duk belah atas elok-elok lah, tak payah nak tunduk kuat sikit. Pi belah sana pun Allah cantik, duk belah atas juga. Pi belah belakang pun kok atas juga. Pi belah kok ni pun kok atas juga. Benda tu tak mustahil, boleh berlaku tapi payah. Biasanya kalau tayar mula-mula kok atas, pi tayar belah sana duk mana tempat lubang angin. Kadang-kadang duk bawah ni. Pi hak belah sana kadang-kadang duk bawah rapat lagi. Begitulah unsur analogi mudah. Kadang-kadang satu tamadun hebat dia, mungkin hak belah kanan tu ni sisi hebat dia. Tapi hak ni sederhana. Tapi hak ni menjunam teruk. Kita nak cari hak komplit payah. Begitu juga dengan ketamadunan Islam. Sebab tu bila kita bercakap dari sudut teori, dari sudut sistem, memang Islamlah yang terbaik. Tapi kita perlu fikir tahap kemampuan manusia atas pelaksanaan arahan dan teoretikal yang ada pada Islam itu. Contoh kita kata dalam sistem dinasti Islam pun, kita mengagumi kehebatan tamadun-tamadun yang terhasil dalam dinasti Umayyah hebat, dinasti Abbasiyah hebat, dinasti Andalusia hebat, dinasti Osmaniyah hebat. Tetapi keruntuhan-keruntuhan dan kejatuhan-kejatuhan dinasti tadi mesti ada lubang-lubang kekurangan dan kelemahan. Kejatuhan mesti ada lubang kelemahan dan kekurangan, sama ada di pihak pemerintah atau rakyat sendiri. Untuk kita cari kemutlakan 4 tu. Kadang-kadang sebab tu kita berbicara hari ini tuan-tuan. Kalau dari sudut sistem memang lengkap. Dari sudut cakap. Tapi dari sudut pelaksanaan, kita ambil contoh saja hari ini. Hari ini yang betul-betul dalam konteks Islam yang diamalkan, yang betul-betul eksklusif bahagian mana? Yang betul-betul eksklusif bab ibadat saja. Hari ini kita nak pergi masjid mana-mana pun orang tak boleh ganggu, orang tak boleh kacau. Kita nak semayang 5 rakaat pun orang tak kacau. Kita nak semayang 14 rakaat orang tak kacau. Kita nak baca Quran 2 lai orang tak kacau. Nak baca Quran 13 kali khatam orang tak kacau. Nak puasa tiap-tiap hari pun orang tak kacau. Nak tak mau puasa pun orang tak kacau. Nak ceramah pun orang tak kacau. Nak menyembang agama pun orang tak kacau. Seolah-olah yang jadi eksklusif bab ibadat. Tapi bila masuk bab selain ibadat, kita ambil bab politik, kita ambil bab pemerintahan, kita ambil bab hukuman dan syariah, dia jadi inklusif dah. Kita tak berjaya nak laksanakan sepenuhnya dah sebagaimana eksklusifnya ibadat. Why?
Dari sudut teori, oh cantik, 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 cantik. Belum tentu kita mampu melaksanakan dalam konteks pelaksanaannya. Mesti saja ada halangan, mesti saja ada kekangan, mesti saja ada bantahan, mesti ada yang tak suka. Dan tak siapa jadi, bidang-bidang lain dia jadi inklusif. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda macam nak buat, orang marah. Benda nak buat, orang kutuk. Benda nak buat, orang tak suka. Hal-hal inilah yang menyekat perkembangan agama kita. Sebab memang ya, dari sudut dasar teori berbeza dengan konteks pelaksanaan. Dari sudut sistem semua bagus, 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 bagus. Macamlah contoh paling mudah kita sebut malam ni. Harap murid-murid dan adik-adik sekalian mempunyai sifat yang penyabar. Sebut mudah kan? Tapi bila orang duk cucuk-cucuk ustaz sikit, hang nak penampak kita sendiri tak tahan sabar. Nak maksudnya sebut tu mudah. Teori tu bagus, akhlak tu cantik, tapi bila kena pelaksanaan tu belum tentu berjaya walaupun atas diri kita sendiri. Baik. Tengok benda yang kita nak bincang ada 5 benda asas. Saya harap sempatlah sampai 10 atau 10 lebih. Boleh bertahan? Okey. Kita nak bincang 5 pokok utama ketamadunan Islam. Yang pertama ialah asas-asas tamadun Islam. Yang kedua, sumber-sumber tamadun Islam. Yang ketiga, tujuan dan matlamat tamadun Islam. Yang keempat, ciri-ciri khusus tamadun Islam. Yang kelima, nilai-nilai universal tamadun Islam. Pertama, asas-asas tamadun Islam. Asas tamadun Islam ada 4. Yang pertama, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita ni, dia terbahagi kepada 3. Pertama, konteks akidah. Yang kedua, konteks syariah. Yang ketiga, konteks akhlak. Dan di samping itu, Allah menyertakan kepada kita sebahagian kisah-kisah, sebahagian cerita untuk dijadikan panduan dan iktibar bagi kita hari ini dalam melayari kehidupan. Apapun cerita yang dibentang dan dipaparkan oleh Allah dalam Quran memang tak lari dan terikat kepada 3 base tadi. Satu-satu cerita yang Allah bagi kita baca dalam Quran mesti ada kaitan dia hal akidah, mesti ada kaitan dia hal syariat, mesti ada kaitan dia hal adab, akhlak, etika. Jadi inilah teras asas kepada sumber-sumber ketamadunan Islam. Nombor 1, akidah. Bila sebut tentang akidah, dia banyak mewakili apa yang disebut sebagai rukun iman ke rukun Islam? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada. Yang kedua, beriman kepada. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada. Yang kelima, beriman kepada. Yang keenam, beriman kepada. Okey, baik. Ini disebut sebagai keimanan, kepercayaan, dan dia bermain dengan sentimen rasa. Benda iman ni benda tak boleh nak gambar. Benda iman benda tak boleh nak rupa. Benda iman benda tak boleh nak sentuh. Benda iman benda tak boleh nak raba dan dipertontonkan. Itulah kenapa disebut dengan keimanan. Sesuatu benda yang kita tak boleh nak hubung kaitkan dengan communication kita dengan deria-deria anggota, tetapi kita percaya dan beriman benda tu ada dan wujud. Contoh, beriman kepada Allah. Semua anggota kita ni terperangkap dengan kelemahan dan kekurangan untuk interaksi dia. Maksudnya mata kita hari ni boleh tengok Allah tak? Telinga kita boleh dengar perkataan Allah tak? Boleh sentuh, boleh raba, boleh timbang, boleh dukung? Tak boleh. Tapi bila ditanya, tuan-tuan percaya tak Allah itu ada? Tuan-tuan percaya tak Allah itu wujud? Dah tak pernah tengok, macam mana tahap kepercayaan tu? Tak pernah tengok, tak pernah rasa, tak pernah jumpa, tak pernah apa-apa, tiba-tiba percaya.
itulah iman. Hak benda kita pernah tengok, kita percaya, tu bukan iman. Sebab semua orang lain boleh bersetuju dengan hal tersebut. Semua orang tengok. Iman ni benda tak pernah tengok, tak pernah rasa, tapi kita percaya. Allah tak pernah tengok, percaya ada. Tapi kalau orang tanya, di mana bukti dia? Tu payah kan? Betul tak? Senang atau susah nak bagi jawapan pembuktian kewujudan Allah? Kalau orang tanya, terutama orang non-Muslim. Okey, kalau kamu kata Allah tu ada, Allah tu wujud, di mana bukti kewujudan tersebut? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Jawab dia guna ukur akal lah tak? Guna akal kita. Sebab orang kafir ni guna ayat Quran pun dia pakai tak? Tak pakai. Guna hadis pun tak pakai. Jadi jawapan macam ni kita kena main ilmu man apa? Mantik. Ilmu akal, ilmu ta'akul. Kan ada kan tahap pemikiran kebat budak-budak lah ni hak last sekali, menakul. Kamu ada tak? Ke tak ada? Tahap MRSM lebih pada menakul, mencangkul. Menakul di pemikiran tahap tinggi. Soalan-soalan yang kita boleh tanyakan sebagai contoh lah. Tak? Kita ni ada akal tak? Ada otak tak? Okey, cuba tunjukkan kat ustaz di mana akal kamu. Letak depan. Ambil akal kamu tu letak depan. Mampu atau tidak? Tak mampu. Tapi yang kamu kata kamu ada akal tu, kamu tak pernah tengok pun. Kalau kita tanya balik dekat mereka hak tanya tadi, kamu ada otak tak? Agak-agak dia marah tak? Kamu ada otak tak? Oh, mestilah ada. Ada akal tak? Ada. Letak depan, tunjuk kat aku. Mereka tak boleh nak tunjuk. Kita bagi penampak sebiji. Kita tanya, rasa tak sakit? Rasa. Tunjuk sakit tu. Letak, ambil sakit tu, tunjuk. Ni rupa sakit. Boleh tak dia nak tunjuk? Tak boleh. Dia hanya boleh dirasa. Dia rasa sakit tu, tapi tak boleh nak habaq lagu mana rupa sakit. Kita bagi kentut sebiji. Dia kata, hang kentut ke? Macam mana hang tahu aku kentut? Hang tak pernah tengok pun. Aku ada bau. Bau pun kamu tak boleh nak rupakan. Kentut tak wujud sama sekali. Kentut wujud tak? Nampak tak? Wujud. Tak nampak. Siapa kadang-kadang kentut ni bukan orang nak mengaku pun. Biasanya kalau dalam ramai-ramai hak mula-mula tanya itulah biasa kentut kan. Mula-mula start bau tu, siapa kentut? Hak tanya tu senaknya kentut. Walaupun tak semestinya. Okey, tu bab-bab akidah. Sama macam malaikat, kita tak pernah tengok tapi percaya. Sama macam kitab, tak pernah tengok tapi percaya. Bila orang tanya, kitab tak pernah tengok, hari ni kita tengok Quran. No. Maksudnya apa? Maksud ghaibiyah Quran ni, Quran turun zaman kita ke zaman Nabi Muhammad? Zaman Nabi Muhammad. Bermaksud kita ghaib pada zaman tu. Quran tu bukan turun zaman kita ada sekarang. Tapi kita percaya. Walaupun kita, kalaulah Quran turun lah ni lagi kita percaya. Tapi nak habaknya turun zaman Nabi Muhammad, kita tak ada masa tu. Zaman sahabat duk tulis, kita tak ada masa tu. Sampai kita hari ni kita percaya dia pernah turun pada zaman Nabi. Walaupun kita ghaib pada waktu dan zaman tersebut. Nabi-nabi dan Rasul macam mana? Ghaib ke tak ghaib? Ghaib. Nabi Muhammad dulu muncul, kita tak beranak lagi, tak lahir lagi. Dia wafat pun kita tak ada lagi. Tapi percaya dan beriman tak dekat dia? Percaya, beriman. Bahkan kalau orang hina dia, kita marah. Kita tak suka, kita benci. Qada dan qadar tak nampak. Hari kiamat tak berlangsung lagi, lagilah tak nampak. Ni asas-asas akidah. Jangan bercelaru akidah. Yang kedua ialah syariah. Apa dia syariah? Syariah ialah bentuk implementasi daripada kepercayaan dan keyakinan tadi.
Jadi bila kita percaya kepada Tuhan, ada benda-benda yang Tuhan nak turunkan kepada manusia yang dinamakan sebagai bentuk perundangan, hukum hakam dia, halal haram dia, boleh tak boleh dia, hak dia, batil dia, betul dia, salah dia, benar dia, tak benar dia. Jadi turunlah wahyu Al-Quran, juga sabdaan-sabdaan hadis Rasulullah. Inilah yang dihimpunkan membentuk apa yang dinamakan syariat. Jadi bila kita percaya kepada Allah, ada hubungan kita dengan Allah. Jadi salah satu bentuk hubungan Allah dengan manusia dalam konteks ibadat ialah solat. Angkat tangan siapa yang tak solat. Jangan malu, tak payah malu. Malu apa bosku? Angkat tangan siapa yang tak solat. Oh, bagus. MRSM Parit confirm, komplit. Tak ada yang ke Parit. Semua komplit. Ucapan terima kasih, tepuk tangan untuk kamu. Okey. Nasihat, jangan sesekali tinggalkan solat. Walau bagaimana keadaan kita, waktu tu Allah uji kita dengan kesenangan semayang, Allah uji kita dengan kesedihan, semayang. Allah bagi susah hidup, semayang. Allah bagi stres, semayang. Allah bagi tension, semayang. Bila kamu selesaikan urusan kamu dengan Allah, Allah akan memudahkan urusan kita dengan manusia dan kehidupan kita. Yang jadi tambah serabut kerana kita kerak, kira kita putuskan hubungan dengan Allah. Orang yang putuskan hubungan dengan Allah memang serabut hidup dia. Walaupun kita nampak dia happy, kita nampak dia gembira, kita nampak dia ada segala-galanya, orang yang memutuskan hubungan dengan Allah, orang yang jauh dengan Allah, dia dah ada tali penghubung dengan Allah, dia sendiri pi kerat. Bukanlah pi kerat tali tu simbolik perlambangan. Solat tu hubungan kita dengan Allah, itulah tali penghubung. Jadi kita hari ni kalau tak mau semayang, seolah-olah ambil gunting, kerat tali tu. Tak mahu kita bersambungan dengan Allah. Orang yang nak jauh dengan Allah ialah orang yang tinggal solat. Payah ke senang nak semayang? Dari sudut pelaksanaan senang saja. Ambil wuduk, semayanglah 5 hingga 6 minit siap. Tapi jangan tinggal. Tapi semayang ni panjang lagi lah, tu kita cerita bab lain. Ada lagi hubungan-hubungan lain sesama manusia, ada konteks zakat dengan Allah, ada konteks puasa, konteks amar ma'ruf, konteks nahi mungkar. Itu bahagian-bahagian yang kita namakan sebagai syariah, yang di dalamnya terkandung maqasid syariah. Maqasid syariah ada berapa adik-adik? Maqasid syariah 5, bagus. Nombor 1 nak jaga atas sekali, otoriti paling utama. Nak jaga apa? Nak jaga agama. Sebab tu ada hukuman murtad. Yang kedua nak jaga apa? Lepas jaga agama, nak jaga nyawa. Sebab tu ada hukuman qisas. Yang ketiga nak jaga ni hak dalam kepala, akal. Kerana nak jaga akal, maka ada hukuman bagi peminum arak. Yang keempat nak jaga keturunan. Ada hukuman bagi pelaku zina. Yang kelima nak jaga harta. Ada hukuman bagi kes pencurian. Ini maqasid syariah. Aula authority, the first is jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan dan jaga harta. Okey, itu syariah lebih kurang. Yang ketiga adab, akhlak. Ni paling penting. Sebab Rasulullah ni antara tujuan yang terakhir daripada konteks dakwah baginda nak melahirkan manusia-manusia yang baik dan soleh. Adik-adik hari ni baik dan soleh ke? Baik, alhamdulillah, semua malam ni soleh.
Okey. Amin ya rabbal alamin. Cuma selalu saya sebut di mana-mana kuliah, tak salah hari ni kalau kita nak jadi baik. Yang salah ialah bila berasa diri lebih baik dari orang lain. Tak salah hari ni nak jadi soleh. Yang salah bila berasa diri lebih soleh dari orang lain. Tak salah kita yang jahil, yang tak pandai, belajar nak jadi pandai, belajar nak jadi cerdik. Yang salah ialah bila berasa lebih pandai, lebih cerdik daripada orang lain. Tak salah belajar nak jadi alim. Yang salah ialah bila berasa diri lebih alim daripada orang lain. Jangan duk ada hak berasa tu. Itu salah satu daripada sifat kesombongan. Adab-adab ni. Sombong ni tuan-tuan, adik-adik. Nabi sebut dalam sebuah hadis, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji apa? Biji sawi. Biji sawi besar mana? Ada ambil kos pertanian tak kat sini? Biji sawi tu kecil. Nabi nak habaq dalam diri manusia ni kalau ada sifat sombong besar biji sawi tu pun tak boleh masuk syurga. Lepas tu kita hari ni sombong besar biji apa? Ada yang jawab sebesar biji durian. Lagilah tak boleh masuk tak? Baik, macam ni mudah. Pernah masuk syurga ke tak? Adik-adik pernah masuk syurga ke tak? Tak pernah. Tanya saya pun saya tak pernah masuk syurga. Nisbah daripada hadis tadi, tak akan masuk syurga orang yang dalam dirinya walaupun ada kesombongan sebesar biji sawi. Kawan pernah duduk dalam syurga, dalam pemantauan Allah, sekali dengan barisan para malaikat, sekali dengan Nabi Adam. Hak duduk dalam syurga dah, sekali dia datang sifat sombong dia, hak dalam syurga pun Allah halau keluar. Dia duduk sekali dah dengan para malaikat, duduk sekali dengan Nabi Adam, dia sombong dalam syurga pun Allah halau keluar, orang duduk dalam dah. Apatah lagi kita hari ni hak tak pernah masuk syurga dan rasa-rasa boleh masuk syurga. Hak tak masuk lagi jangan bagi ada. Hak masuk dah tu ada, Allah halau, Allah buang lagi sifat sombong. Jangan bagi ada sifat sombong. Contoh-contoh sifat sombong ni bahaya dia apa tuan-tuan? Bahaya orang sombong ni. Okey. Ambil mudah kembali pada kisah Iblis. Kembali pada kisah Iblis. Iblis dulu bila Allah minta dia sujud pada Nabi Adam, antara argumen pertama yang dia tolak untuk sujud, dia cakap pasal apa? Hakikat penciptaan. Wahai Allah, aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Dia bermain sentimen dan isu hakikat penciptaan di depan Allah, seolah-olah nak menggambarkan pada Allah hakikat penciptaan dia daripada api lebih mulia daripada hakikat penciptaan Adam daripada tanah. Ini jawapan orang apa? Kalau Indo dipanggil orang goblok. Apa dia goblok? Bodoh. Hakikatnya kalau kita perhatikan dari sisi saintifik pun, api itu apa bahan dia? Api yang tuan-tuan, adik-adik belajar hari ini, apa inti-inti dan isi dalam api? Ada apa? Karbon-karbon dia, oksigen sikit lebih kurang. Okey, kalau banding dengan tanah, apa yang ada dalam tanah? Dalam tanah ada unsur nitrogen atau tidak? Hidrogen, oksigen, kalium, magnesium, enmam. Bohong, enmam nama susu. Ang mentah-mentah bunyi belakang, enmam pun dia juga.
Baik, banyak lagi. Hakikatnya mineral-mineral dan zat-zat anorganis dalam tanah jauh melebihi bahan penciptaan dalam api. Ini bermaksud apa? Faham mudah kita punya psikologi. Orang yang sombong ialah orang yang berasa diri dia pandai tapi sebenarnya dia tak pandai pun. Rasa diri dia hebat tapi dia tak hebat pun. Rasa diri dia bijak tapi dia tak bijak pun. Dengan bahasa mudah, bercuba mengandai-andai dan menunjuk dia hebat, dia pandai, dia bijak, tapi hakikatnya adalah sebaliknya. Itu orang sombong. Yang kedua, bila dia sombong ni, dia minta dengan Allah. Dia minta dengan Allah, contoh dipertunjukkan ilmu-ilmu Nabi Adam di depan malaikat. Tunjuk, malaikat tak boleh jawab. Tunjuk, malaikat tak boleh jawab. Tapi bila tunjuk pada Adam, Adam sebut nama. Adam sebut nama. Lalu malaikat sedar kekurangan mereka. Lantas keluarlah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami hanya mengetahui setakat ilmu yang kamu bagi saja. Lebih pada tu kami tak tahu. Malaikat sedar diri dah. Kenapa Allah nak lantik Adam ni jadi khalifah? Tapi iblis macam mana? Dia tahu dah, dia pun tak boleh nak jawab. Adam boleh jawab, tapi dia sujud ke tak sujud? Tak sujud. Poin nombor 2, orang sombong apa dia? Ingat, orang sombong selama-lamanya tidak akan pernah mengiktiraf kelebihan yang ada pada orang lain. Orang sombong tak akan pernah iktiraf kelebihan orang lain. Dia nak suruh orang angkat kelebihan dia saja. Bila orang cerita pasal kelebihan dia, hidung dia kembang, pipi dia kembang. Tapi bila orang cerita kelebihan orang lain di depan dia, dia jadi rasa tak senang. Dia jadi nak marah, dia jadi emosional. Dia tak akan iktiraf kelebihan orang lain. Tu yang kedua. Yang ketiga, bila dia buat salah, Allah halau dia keluar. Allah laknat dia. Bila Allah halau dia keluar dan Allah laknat, iblis pernah menyesal ke tak? Bukan kata Allah, aku ni tersilap ni. Pasal apa boleh terlajak macam ni? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni terlepas kata, aku ni tersilap cakap, tolong maafkan aku menyesal. Pernah tak benda macam ni keluar? Saat-saat dia dilaknat dan nak ni keluarkan, tak pernah menyesal. Poin yang ketiga, jangan sesekali mengharapkan orang sombong akan pernah menyesal. Nombor 4, dia pernah tak minta maaf pada Allah? Kalau dalam drama TV, anak yang derhaka sekalipun, kalau bapak halau, sebelum dia nak keluar bawa beg, dia buat apa? Paling koman, dia bersalam dulu dengan bapak dia. Bapak, walaupun bapak benci saya, bapak halau saya, minta maaf bapak, halalkan makan minum sebelum ni. Selamat tinggal bapak. Dia salam juga, dia minta maaf kurang-kurang kesalahan terakhir. Iblis tak minta maaf. Nombor 4, jangan sekali-kali mengharapkan orang sombong akan pernah minta maaf atas kesalahan dia. Yang kelima, dah dia kena halau, dah dia boleh minta sesuatu yang besar pada Allah. Dia minta apa? Ditangguhkan dan ditundakan ajal dia. Sampai bila? Hari kiamat. Minta tangguh, minta panjang umur. Yang ni ulama sebut, kadang-kadang sifat yang kelima orang sombong ni, orang sombong biasa Allah bagi umur panjang. Namrus umur panjang, Korun umur panjang, Fir'aun umur panjang, umat-umat terdahulu hak lawan para nabi dan rasul umur panjang. Tapi di mana kesudahan dan pengakhiran riwayat hidup mereka? Belambak lagi hak sombong umur pendek pun. Tapi kebiasaan jenis orang-orang hak lawan Allah, hak jenis ni Allah bagi umur dia panjang. Yang terakhir, kenapa jangan jadi sombong? Kenapa jangan jadi sombong? Dia minta pada Allah umur panjang, okey lagi. Kalaulah dia minta kerana
Kerana kamu melaknat aku, wahai Allah, kamu halau aku daripada syurga, wahai aku minta umur panjang kerana aku tersalah. Dengan umur panjang sampai hari kiamat nilah aku nak beristighfar, aku nak bertaubat, aku nak minta maaf, aku nak berwirid panjang-panjang atas dosa aku. Hak ni ke dia minta kerana umur panjang? No. Dia bukan nak istighfar, nak minta ampun sepanjang tempoh panjang umur tu, tak. Dia minta sertifikat dengan Allah, sijil untuk menggoda dan menyesat anak cucu Adam. Bagi keizinan padaku, dengan umur panjang ni aku nak selewengkan akidah anak-anak Adam, nak sesatkan kehidupan anak Adam. Itu yang dia minta dengan Allah. Poin yang keenam dan terakhir, ingat, orang sombong dia punya dendam yang lama dan tidak pernah berkesudahan pada orang yang dia sombongi dan dendami. Dia akan buat apa saja untuk bagi puas hati dia, dengan apa cara sekalipun dia akan dendam dengan orang tu. Tu orang sombong. Tuan-tuan ada tak sifat tu? Adik-adik ada tak sifat tu? Ada ke tak ada? Oi, hak berasa ada tu biarlah ada. Hak ada tak kisah, sebagai manusia memang ada lemah, ada kurang. Tapi apa tindakan kita daripada hak ada tu? Inilah sifat orang beriman. Sedaya upaya dalam hidup dia, cuba untuk mengubah hidup dia daripada keburukan kepada sesuatu kehidupan yang lebih baik. Seterusnya ilmu yang keempat. Ilmu penting atau tak penting? Ilmu penting atau tak penting? Penting. Tapi ilmu harus digabungkan dengan kebijaksanaan. Ada setengah lagi sebut, ilmu kena compare dengan wisdom. Wisdom kena compare dengan strategi. Ada orang ada ilmu tapi tak ada wisdom, ilmu dia tak berkesan. Ada orang ada ilmu plus wisdom tapi tak ada strategi, tak berjaya. Kebiasaan orang yang ada knowledge, ada wisdom dan ada strategi, ini akan capai kejayaan. Jadi kita kena cari tiga-tiga. Knowledge pun kena ada, wisdom pun kena ada, strategi pun kena ada. Di mana kita nak cari ilmu? Carilah dalam mana-mana sumber. Ada sumber melalui berguru. Gurulah dengan siapa-siapa. Ada sumber melalui pembacaan. Bacalah apa-apa buku, bacaan ada daripada pengalaman alam sekitar. Wisdom. Di mana nak cari wisdom? Wisdom ni panduan, wisdom ni petua. Kita kena cari orang yang ada pengalaman lebih daripada kita. Untuk ilmu tertentu, carilah orang yang layak, carilah yang orang ada authority, carilah orang yang ada integriti, carilah orang yang ada pengalaman yang boleh tunjuk dan beri petua-petua tertentu pada kita. Sebab kadang-kadang ni ilmu sama-sama belajar. Macam kita belajar silat dulu. Silat semua buah Tok Guru ajak. Tapi ada petua-petua tertentu Tok Guru tak bagi pada semua. Tok Guru kata, ni petua kalau kita nak lawan orang jenis macam ni. Ni petua nak lawan jenis orang macam ni. Petua bukan semua dia bagi pada anak murid. Ilmu asas semua dia bagi. Biasanya hak berjaya ada petua tu. Kalau ada ilmu, ada petua, tambah strategi pula. Di mana kita nak cari strategi? Rajin-rajinlah bermain game PUBG. Dalam tu banyak strategi. Pernah main ke tak? Itu soalan trik. Akhirnya keluarlah pengakuan-pengakuan jujur anda semua. Okey, biarlah bukan nak cerita PUBG, cerita strategi. Sebab itulah Sayyidina Ali sebut, kebatilan yang berperancangan mampu untuk menewaskan kebenaran yang tidak mempunyai perancangan. Pahami betul-betul kalimah ni. Kebatilan, hak sesat, hak salah, tapi yang mempunyai perancangan boleh mengalahkan dan menewaskan kebenaran yang tidak ada perancangan. Okey, ilmu amat-amat penting. Contoh saya nak bagi ya. Dahulu ada seorang lelaki, dia mengembara, belajar macam-macam ilmu. Terutama yang paling dia suka ialah ilmu nahwu dan saraf. Tahu tak ilmu nahwu, ilmu saraf? Ilmu gramatika bahasa Arab.
Gramatika bahasa Arab. Hari ni kalau Inggeris disebut grammar, kalau bahasa Melayu disebut tata bahasa. Nahu, soraf, ilmu pasal baris semua, di mana nak letak baris atas, macam mana nak letak baris bawah, baris depan, baris mati. Tapi yang seronoknya, bahasa Arab ni dia cuma ada 4 tu je. Bacalah baris kod mana pun tak sakit perut, kira okey. Faham? Baca bahasa Arab ni, baca baris atas, mungkin kita baca baris bawah, mungkin baca baris depan, mungkin baca baris mati. Selagi tak sakit perut, bacalah. Maksudnya kalau sakit perut tu, bacaan tu salah. Padahal salah awal lagi. Tu petua guru-guru kita dulu dah. Okey. Bila dia belajar banyak, dia dah balik kampung. Bila balik kampung, dia kena lalu kawasan sungai. Lalu kawasan sungai, seberang sana tu kampung dia. Jadi dia duduk carilah perahu-perahu yang bawa penumpang. Akhirnya mari perahu tu. Dia kata, berapa bayaran nak pergi sana? Harga dia sekian-sekian. Okey. Dia pun naiklah perahu tu. Kawan tu pun kayuh sambil bersembang. Dia kata, apa pekerjaan kamu wahai orang muda? Kerja saya ni lah sehari-hari ambil upah, hantar orang pi, hantar orang balik seberang sungai. Kamu telah banyak merugikan hidup kamu. Dia buat kerja macam ni. Jadi pakcik berapa? Pakcik belajar guru sana, guru sini, guru sana. Pakcik belajar nahwu, pakcik belajar sorah. Kamu telah kehilangan hampir separuh hidup kamu dengan tak belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorah. Sebab apa? Ilmu nahwu dalam bahasa Arab ni sebagai base. Tak erti bahasa, tak erti grammar, tak erti tata bahasa, tak erti letak baris, memang tak boleh baca kitab. Sebab tu dia kata, rugi 50% hidup kamu. Sampai tengah-tengah sungai tu, dia kata, pakcik belajar berenang tak? Aku mana ada masa nak belajar berenang, belajar kitab. Kalau pakcik tak belajar berenang, pakcik bukan kata separuh, pakcik telah kehilangan seluruh kehidupan pakcik. Kenapa kamu berkata demikian? Kerana perahu kita sedang bocor. Bila bocor akan tenggelam. Saya berhenti berenang, walaupun tak reti nahwu sorah, tak apa, selamat. Tapi pakcik reti nahwu sorah, tak reti berenang pun tenggelam sekali dengan nahwu sorah tu lah. Maksudnya apa di sini nak ajak? Setengah orang menganggap satu ilmu tu penting bagi dia, tetapi kurang dan tidak penting bagi orang lain. Bahkan di sisi orang lain ada benda lagi yang lebih penting. Pengajaran di sini, jangan malu untuk kita menuntut apa jenis ilmu sekalipun dalam hidup kita. Apa jenis ilmu, jangan malu nak belajar, jangan malu nak menuntut, dan jangan sekali-kali meleceh-lecehkan sesuatu ilmu dengan beranggapan bahawa pada masa tu ilmu ni langsung tak ada guna dan manfaat untuk aku. Mana tahu suatu masa ilmu yang anda rasa anda pelecehkan, anda remehkan, itulah yang boleh bantu kehidupan anda di kemudian hari. Jangan pernah rasa malu nak belajar ilmu apa pun. Ambillah pengalaman. Di mana tamadun ni? Lari dah ni. Itu asas tamadun. Sekarang sumber tamadun. Tadi kita sebut dah di depan tu sumber tamadun. Sumber tamadun kita ada 3 je. Pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijtihad. Apa dia ijtihad? Quran kita tahulah, tak payah nak hurai. Yang kedua sunnah kita tahu, tak payah nak hurai. Yang ketiga ijtihad. Ijtihad ialah usaha yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan, pemikir-pemikir dan cendekiawan Islam, termasuklah yang kita panggil sebagai kreativiti dan inovasi, untuk melengkapkan dan memudahkan unsur teknologi dan sosial manusia, yang mana sebelum ini tidak ada percontohan pada kita kata apa, zaman-zaman sebelumnya. Apa beza kreatif dengan inovatif? Adik-adik, apa dia kreatif? Nak bagi mudah faham lah, ayat mudah-mudah lah. Apa dia kreatif, apa dia inovatif? Kreatif ni tak ada orang buat lagi kan? Kreatif ni orang tak buat lagi. Kita pencetus, kita pemula, kita dianggap seorang yang kreatif. Tapi kalau inovatif, benda tu orang dah buat sebelum ni, cuma kita perbaiki, kita tambah baik daripada hak sebelum ni je. Betul tak? Contoh, zaman dulu tak ada radio, zaman dulu tak ada televisyen.
Jadi bila ada orang pertama cipta radio, dia dianggap kreatif ke inovatif? Kreatif. Bila orang pertama cipta televisyen, dia adalah kreatif man. Tapi zaman dulu televisyen punggung dia besar. Budak-budak ni sempat ke zaman televisyen punggung besar ni? Oh, dan lagi. Zaman televisyen ada lesen dan ke tak? Zaman saya dulu televisyen ada lesen. Ni tanya hak tua-tua kat depan ni, zaman televisyen dulu kena ada lesen. Macam motor, macam kereta. Bukan boleh beli 14 biji, 13 biji, suka hati aku tu. Saya ingat lagi bapak saya tampal lesen TV. Kena ada lesen. TV dulu ada pintu daripada kayu. Hebat. Tapi dulu berat, punggung besar. Lah ni hak ada dah tu orang inovasikan. Jadi macam mana? Jadi TV flat screen, lebih ringan nak angkat, lebih jelas, resolusi dia tinggi. Mula-mula tu apa dia panggil? Smart, sebelum smart TV lagi, yang first dia panggil apa? Sebelum HD lagi. Sebelum HD tu dia ada satu istilah. Yang first kira agak jelas lah. Plasma, TV plasma dulu. Lepas plasma baru HD. Lepas HD banyak sangat ni. Aku pun tak ada ni. Lah ni apa lah ni? Ultra apa? Okey lah. Baik, itu inovasi. Dulu mula-mula keluar mungkin 40 inci. Lah ni paling besar berapa inci? Dulu telefon duduk sini. Lepas tu telefon tak ada wire. Lah ni apa bentuk telefon dah? Semua duduk di tangan. Hebat. Ada nama pula Huawei, ada nama tu, ada nama ni, ada nama ni. Okey. Dulu radio. Kemudian inovasi. Kadang-kadang orang tu keluar nak dengar radio tapi tak boleh nak dengar. Radio hanya boleh dengar di rumah. Jadi mereka inovasikan jadi kalau nak keluar pun boleh dengar lagu. Walkman. Kamu sempat tak zaman Walkman? Tanya pakcik kat depan apa dia Walkman. Walkman ni dia macam boleh bubuh lah tali kaset sebiji, lekat kat pinggang, ada dah telinga. Dia boleh bawa berjalan lah. Kemudian habis zaman Walkman, besar lagi Walkman ni. Boleh bubuh CD dulu. Bubuh CD, zaman tali kaset, zaman CD, lah ni tak ada dah. Semua MP3. Alah boleh dengar lagu saja. Kami nak lagu sekali dengan audio, sekali dengan visual. Lah sekali jadi MP. Hebat. Macam-macam. Kalau radio tu zaman breakdance ya. Orang kilik hak rumah dia nak dengar kat luar, dia kena pikul atas belakang. Zaman breakdance. Dia tak ada kecil Walkman lagi. Tu hebatnya inovasi. Baik. Dalam agama kita, inovasi ni dipanggil apa? Inovasi ni orang duk panggil bid'ah. Tu inovasi lah. Baik. Sekarang untuk bagi perbezaan dan pahaman ni kita letak tepi. Habis dah bab ijtihad. Tu asas dan sumber. Yang ketiga matlamat. Apa dia agak-agak matlamat ketamadunan Islam? Nak lahirkan apa? Nombor satu, nak suruh berjalan apa yang dikatakan the way of life. Apa dia way of life? Ad-din tu. Nak bagi ad-din, way of life tu tertegak di atas muka bumi. Tu poin nombor satu, matlamat tamadun Islam. Yang kedua, nak realisasikan apa yang dikatakan rahmatan lil. Kita hari ni ada 3 dah hebat, tapi tak jadi juga hebat. Pertama, Allah Rabbul Alamin. Nabi rahmatan lil. Al-Quran hidayatan lil Tuhan sekalian alam, Nabi rahmat sekalian alam, Quran petunjuk sekalian alam. Kita duk lagu ni juga. Macam mana ni? Allah dah bagi tahu, kamu tolong aku maka aku akan tolong kamu.
Amat-amat menyedihkan, Tuhan yang sebenar ada dalam pemahaman dan akidah kita. Nabi yang terakhir juga adalah Nabi yang kita beriman pada dia. Kitab yang terakhir, yang original, tak ada penyelewengan juga duduk dengan kita. Tetapi kita menjadi satu kaum, satu bangsa yang paling terkebelakang hari ini. Amat-amat tidak boleh diterima sama sekali. Why? Apa dia? Faham tak maksudnya? Ada sesuatu kekurangan dan kelemahan yang kita tertinggal dan terabai. Yang ketiga, selain daripada kita nak jadikan dia gagasan the way of life dan rahmatan lil alamin, kita nak memperkemahkan lagi hubungan antara manusia dengan Allah tu sendiri. Sebab tamadun yang tanpa ada konteks ketuhanan, tamadun tu tak akan bertahan lama. Tamadun kena ada hubungan dengan konteks ketuhanan. Dalam konteks ketuhanan, kita ada hak kita sebagai hamba terhadap Allah, dan Allah juga ada hak dia sebagai Tuhan terhadap hamba. Dua-dua kena sejalan. Tu yang ketiga. Yang keempat, selain daripada hablum minallah, kita juga ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dan Islam mengajar tentang kebaikan, tentang keamanan, tentang peaceful. Islam sama sekali menolak unsur-unsur apa dia? Keganasan, radikal, teroris, diskriminasi, memanipulasi kudrat manusia, membunuh dan menzalimi etnik dan bangsa lain. Islam tak suka dan Islam tak sarankan pun untuk kita buat benda-benda tu. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan alam sekitar. Islam dia jaga semua, termasuk adab dengan Allah sampailah adab dengan alam sekitar, adab dengan haiwan Rasulullah ajak, adab dengan pokok-pokok dan tumbuhan Rasulullah ajak, adab dengan alam sekitar Rasulullah ajak. Islam tak pernah mengecualikan dan mengabaikan konteks adab, etika dan akhlak dia dalam semua tempat dan keadaan. Tu matlamat dan tujuan. Apa dia ciri-ciri khusus? Ciri-ciri khusus tamadun Islam ada 5. Nombor 1, Rabbaniyah. Apa dia Rabbaniyah? Rabbani, bukan kumpulan Rabbani. Rabbaniyah bermaksud berunsurkan ketuhanan. Otomatik tamadun tu teras dia apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Satu. Yang kedua, bila percaya pada Tuhan, dia akan terkait dengan apa? Sumber dia mesti berpaksikan kepada sumber wahyu di samping sumber akli. Bila kita percaya pada Allah, peraturan yang kita nak guna juga mesti datang daripada konteks yang sama. Apa dia konteks wahyu Allah? Al-Quran, firman Allah, kalam Allah, itulah yang kita nak guna, nak terap dalam sistem ketamadunan dan peradaban Islam. Nombor 1, sifat dia Rabbani. Yang kedua, universal. Apa maksud universal? Global. Maksudnya ketamadunan dan peradaban ini bukan eksklusif milik bangsa dan kaum tertentu. Dia adalah milik semua selama mana dia bergelar seorang Muslim. Tamadun bukan eksklusif untuk bangsa Arab. Tamadun tak eksklusif untuk bangsa Melayu. Tamadun tak eksklusif untuk India, Cina dan apa bangsa sekalipun. Tamadun ni jadi eksklusif untuk semua bangsa selagi mana dia bergelar seorang Muslim. Dia ada hak sepenuhnya dalam ketamadunan dan peradaban Islam. Yang ketiga, dia bersifat syumul. Apa dia syumul? Sempurna, komprehensif. Maksudnya daripada kepercayaan, daripada akidah. Sebab nilai-nilai ni bila kita sebut, ada tamadun aspek material tanpa aspek rohani. Tamadun Islam ada material, ada rohani. Bila aspek rohani dia ada nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai pendidikan, ada nilai alam sekitar, ada nilai kekeluargaan, ada nilai kepimpinan dan nilai-nilai yang lain. Ini kita nak tekan. Yang ketiga, syumul, sempurna, komprehensif. Yang keempat,
tetap dan anjal. Kenapa tetap dan anjal? Tetap, Islam itu tetap tujuan dan matlamatnya dalam pembinaan manusia, tetapi dia anjal dalam konteks kaedah dan pelaksanaan. Tujuan tetap sama. Agama ni nak menjadikan manusia jadi baik, jadi soleh. Tetapi cara nak menjadikan manusia baik dan soleh terbuka. Apa dia maksud anjal? Bahasa moden. Anjal tu agak kuno sikit pengistilahan ni. Flexible. Yes. Macam chewing gum. Anda nak kunyah kok mana pun, go on. Maksudnya kalau kita hari ini nak berdakwah, tujuan kita nak memalingkan manusia kepada Allah. Konteks dakwah, kaedah dakwah, cara dakwah terbuka untuk anda. Ini fleksibel dan kenyal. Islam tu mudah ke susah tuan-tuan? Betulnya mudah. Jadi konteks Islam ni bila dia terlampau luas, sempitkan sikit. Bila terlampau sempit, luaskan. Saya nak bagi satu contoh. Dulu di sekolah, guru besar minta kita turun, guru-guru pendidikan Islam, hak ustaz-ustazah ni lah. Sebelum budak-budak ni makan, ustaz duduk kat meja depan, baca doa ramai-ramai, baru kita mula makan. Jadi budak beli makanan, duduk kat meja ramai-ramai, okey, ustaz duduk kat depan. Okey, murid-murid kita berdoa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan. Duduk 2 hari, mai seorang parent. Ustaz, ya, saya tak suka ustaz ajak doa makan pada anak saya. Terkejut kita. Pasal apa pula? Maksud saya doa makan yang tidak sunnah. Saya nak doa yang diajar ikut sunnah Nabi. Baik, doa makan ikut sunnah Nabi lagu mana? Baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Tak ada Allahumma barik lana. Tak apalah, tak apa. Saya akan buat begitu untuk anak tuan. Bukan anak saya seorang, semualah. Takkan kita semua tak mau ikut sunnah Nabi? Saya pun tanya, salah ke doa Allahumma barik lana? Tak salah, tapi tak sunnah. Baik, saya pun panggil dia. Orang macam ni hak sempit dia jadi lagi sempit. Baiklah, abang saya nak tanya. Abang pernah sekolah kan? Oh, mesti saya sekolah. Baik. Saya sebagai ustaz kat sekolah ni, apa-apa jua event dalam sekolah yang memerlukan bacaan doa, saya kena baca doa. Orang kata, ya, baik. Tahukah abang, persekolahan zaman moden ni ada event nama Hari Kantin, Hari Karnival, Hari PIBG, Hari Merentah Desa, hari macam-macam kepala mak bapak apa, semua ni memerlukan doa. Agak-agak esok saya nak baca doa Hari Karnival Kantin. Saya nak perlu buka hadis mana nak baca doa tentang Hari Karnival Kantin. Tolong bagi tahu kat saya. Allah, Hari Karnival Kantin pula. Carilah dalam kitab hadis doa mana Nabi pernah baca Hari Karnival Kantin. Jumpa tak tuan-tuan? Hari Pengakap, Hari Mesyuarat PABG. Lepas tu doa nak kena baca. Habis? Inilah katanya bila kita tu sempit, perluaskan. Jangan hak sempit kita nak bagi sempit. Kita hidup ni zaman yang berbeza. Doa kena doa. Salah ke doa bahasa lain? Salah ke doa menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang tidak ada percanggahan atau unsur-unsur syirik, khurafat, tahyul dalam doa tu? Alah, payah. Okey. Tu ialah apa dia kita sebut tadi, ciri-ciri khas. Yang terakhir selain pada tetap dan anjal ialah takamul. Apa dia takamul? Melengkapi. Tuan-tuan, dalam sesebuah tamadun hak besar-besar dulu, pernah tak ada unsur-unsur baru masuk dalam tamadun Islam? Banyak. Jadi di sini Islam mengajar kita tidak pernah menolak unsur-unsur baru yang ada faedah, yang ada manfaat kepada ketamadunan dan peradaban kita, yang tidak bercanggah dengan Islam. Kita ambil benda baru yang ada manfaat, yang ada faedah, tapi dia tak bercanggah dengan agama. Banyak hari ini, bahkan dulu tamadun Islam guna teknologi-teknologi orang kafir.
sains daripada orang kafir. Tapi ada manfaat ke tak manfaat? Ada. Ada faedah? Ada. Selama mana dia tidak bercanggah dengan Islam, guna. Dulu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih nak serang dinding benteng kota Konstantinopel, siapa yang buat meriam dia? Orang Islam ke orang kafir? Orang Islam. Orang kafir, sudah. Yang nak kerik tu bukan orang Islam, tapi dia guna kepakaran kawan tu. Payah nak runtuhkan benteng Konstantinopel ni. Dia kena bina benteng Rumeli Hisori dulu. Dia kena adakan hubungan baik dengan kawan-kawan sekitar. Takut nanti kawan tu minta tolong, ada yang bersekongkol. Dia kawal dulu sepenuhnya kerajaan-kerajaan dan wilayah sekitar agar memihak pada dia. Kemudian dia tengok suasana Selat Bosphorus macam mana. Kemudian teluk apa tu? The Golden, apa dia panggil tu? The Golden Horn tu macam mana? Rupanya mereka pasang rantai besi bawah tu. Macam mana nak melempasi rantai besi ni? Dia tebang pokok-pokok di sebuah pulau tu, dia gelek kapal dia naik belah sana. Ingat bila masuk belah sana dah terlepas daripada rantai besi, mari pula turun panahan-panahan api Yunani. Api Yunani ni satu jenis api, bila panah dalam air tu dia tak padam tapi dia membakar air laut tu. Jadi kalau berjaya kapal kita lepas pun, dia boleh kena kayu kapal kita, membakar pula kapal. Banyak dugaan, tapi Allah bagi kelebihan, Allah atasi. Pernah baca tak sejarah? Pernah. Hebat kan? Nak bina api Yunani tu pun payah. Walaupun tu di pihak yang musuh, tapi dah itu ilmu, kita boleh gunalah teknologi tu, belajarlah. Tapi tahap dia nak jadi tara tu, tuan-tuan, hebat. Hebat. Bagaimana dia belajar dengan guru dia? Apa nama guru? Apa nama guru Sultan Muhammad Al-Fatih? Syekh Aqs Samsuddin. Dia belajar dengan guru dia. Dia belajar. Hebat guru dia ni, macam kita lah. Bila betul tak ada apa-apa. Bila kita salah, guru kita dulu buat apa? Bila kita salah, rotan, pam. Baca betul, okey. Salah, pam, rotan. Kita rasa sakit hati tak dengan guru? Tak sakit langsung. Sebab apa? Bila betul tak ada apa-apa. Yang dia rotan tu bila kita salah. Di sinilah dia menerima bentuk adab, bentuk latihan macam ni. Satu masa guru dia kata, aku ni rasa tak berapa lama dah. Jadi aku minta, aku nak bagi tahu dekat bapak kamu, kalau lepas aku tak ada lepas pada ni, kalau nak berguru, kamu nak sambung perguruan, cari anak murid aku yang paling tua. Jadi bapak dia ni pi cari anak murid guru dia yang lama tu, hak paling tua. Jumpa berguru pula dengan kawan tu. Cuma kawan tu ajak, kawan tu train berbeza dengan guru lama. Guru lama macam kita train, betul, okey, happy, gembira. Salah pukul, salah piak, salah cubit. Tapi guru baru ni betul pun pukul, salah pun pukul. Betul, pam. Salah, pam. Sakit hati ke tak sakit hati? Oh, sakit hati murid. Aku jawab 2 campur 2 4 betul. Ustaz mari tampak juga. Oh, sakit hati aku ustaz ni. Kalau aku jawab 2 campur 2 5, okey lah. 2 campur 2 4, pasal apa kena tampak? Batin menderita, jiwa menggelora nak marah. Tapi sebab hormat dengan guru dia tak tanya pun. Pasal apa guru dia buat lagu tu? Last kali bila bapak dia mangkat, siapa nak naik jadi khalifah? Dia. Bila dia naik jadi khalifah, dia menerima tetamu datang daripada delegasi-delegasi luar. Sama macam berlaku hari ni. Bila naik seorang pemimpin negara lain datang bagi ucapan tahniah jadi presiden, tahniah jadi Perdana Menteri, tahniah jadi tu. Dia pula ramai. Termasuk orang datang sembah menghadap ialah Tok Guru dia. Aku jadi khalifah, Tok Guru dia, ni peluang dia nak tanya pasal apa yang betul pukul, salah pun pukul. Hari tu beradab dengan guru dia tak tanya. Apa agak-agak jawapan Tua Guru dia? Sesuatu di luar dugaan. Dan ini pengajaran pada pemimpin kita hari ini. Wahai guru, sebelum ni belajar dengan guru kamu, kalau aku betul tak ada apa-apa, kalau aku salah dipukul. Tapi dengan kamu betul pun pukul, salah pun pukul, why? Dia tak jawab lah why, saya why-nya. Dia jawab bahasa dia lah.
Dia kata dengar betul-betul. Dan aku pun rasa kamu akan tanya soalan ni bila kamu duduk pada jawatan ni. Ini adalah pengajaran untuk kamu sebagai pemimpin. Dulu bila kamu jawab betul, aku pukul, kamu rasa sakit hati tak? Oh, sakit hati. Rasa nak marah, rasa nak memberontak, tapi sebab hormat kamu sebagai guru. Begitulah kamu. Hari ini kamu dah jadi seorang khalifah, jadi seorang kepala ketua negara, jadi seorang pemimpin. Jadi jangan lakukan apa yang aku buat kepada rakyat kamu. Rakyat kamu yang bersalah kamu pukul dan hukum, rakyat kamu yang tak bersalah pun kamu pukul dan hukum. Apa perasaan mereka? Hak salah kamu rotan, kamu pukul. Rakyat kamu hak tak ada apa-apa, hak tak salah pun kamu pukul, kamu rotan. Sama seperti kamu rasa, dia akan memberontak, dia akan rasa marah, dia akan lepaskan dendam dia, kerajaan kamu akan jatuh dan hancur. Itu pelajaran dia. Dia hadut kena masa belajar, tapi pelajaran dia jangan buat benda ni pada rakyat kamu. Kamu nak hukum orang yang benar bersalah, go on. Tapi jangan buat orang tak ada salah apa pun kamu buat juga. Ni tunggulah bala bila mereka nak marah, bila mereka memberontak, jadi lain cerita. Faham dah hikmat dia? Bermula daripada minggu depan, guru-guru di MRSM boleh buat benda ni. Dan anda kena jangan marah. Boleh tak? Tak puas hatilah ustaz ni. Jangan panggil ustaz ni datang lagi. Sebab dia lebih memburukkan dan memparahkan keadaan di MRSM kita saja aja tu. Okey, boleh nampak dah tak? Boleh nampak? Allah. 10 lebih dah. Kalau nak balik sat lagi, kalau nak bagi sampai pukul 12, kena bertolak pukul berapa? Saya nak balik ke Penang. Harap-harap sampai di Penang, bayangkan tepat-tepat pukul 12, saya kena bertolak dari sini pukul berapa? Sekarang, nampak sangat menghalau saya. Okey, boleh nampak tak? Sebenarnya, kenapa kita, tak apalah, kita ni di saat-saat terakhir. Bila sebut umum ketamadunan, dia akan jadi luas. Kecuali kita akan sub-subkan topik dia. Contoh dinasti Umayyah, itu dia akan jadi lagi terperinci, lagi detail, lagi best. Tapi bila sebut umum, kita perlu detailkan. Dari sudut bahasa, dari sudut istilah, perbandingan tamadun barat dengan tamadun lain, tamadun Islam dengan tamadun tertentu, kita masuk ni pun secara asas, itulah asas tamadun. Basis tadi 5 ni tak boleh tak tinggal. Mana-mana tamadun, asas-asas dia, sumber-sumber dia, matlamat dan tujuan dia, ciri-ciri khas dia, nilai-nilai universal dalam tamadun tu. Mana-mana tamadun pun. Perbezaan dan persamaan ada, tapi 5 tu, inilah pembentukan sebuah tamadun, sebuah peradaban, sebuah hadarah, ataupun Inggeris kita sebut civilization. Jadi memandangkan masa pun dah mengarah ke tengah malam, dan satu lagi saya pun tak makan lagi. Esok ada pula merentas desa. Saya tak rentas lah, dengan kapasiti body yang ada sekarang tak memungkinkan saya untuk rentas desa tu. Saya jadi checkpoint dah lah kan. Okey, boleh dah kita berhenti malam ni insya-Allah. Hak ilmiah, hak serius, hak berjenaka bergurau, itu adalah sampingan untuk jaga dan kawal mood kamu semua. Boleh faham? Okey, terima kasih semua kerana sudi menerima kehadiran saya dan ucapan saya pada malam ini bersama kamu. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.